بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني في قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسوله الكريم الملائكة المقربين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت سيدتي ذكرني لا إله إلا الله وشريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa dan juga penganjur kita pada malam ini, itu surah An-Nur fasa 3 Seremban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis ilmu kita pada malam ini waktu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab terangkat segala musibah, wabak, khususnya apa yang sedang dihadapi oleh umat Islam pada waktu ini. Semoga Allah SWT memberi sebesar-besar ganjaran, sebesar-besar anugerah kepada ahli jawatan kuasa surah An-Nur fasa 3 Seremban dan semua yang menganjurkan. Semoga Allah, semua yang terlibat termasuk yang mengikuti online, semoga Allah SWT memberi sebesar-besar anugerah, sebesar ganjaran pada mereka semua, menjadikan mereka semua hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan menjadikan mereka semua adalah orang yang menolong agama Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon maaf juga kerana kita mula lewat pada malam ini kerana beberapa masalah yang berlaku sedikit waktu mana untuk kita masuk ke live ini. Tapi tak apalah, semoga Allah SWT menyempurnakan segala kekurangan ataupun Allah memudahkan segala urusan kita. Di akhir zaman ini, dalam keadaan kita semua sedang melihat dengan mata kita sendiri kelemahan umat, dan juga kerosakan yang sedang berlaku. Kita tidak boleh berdiam diri dengan semua yang berlaku pada hari ini, kerana kelemahan yang sedang berlaku pada umat Islam, khususnya anak-anak muda Islam, keluarga-keluarga Islam, sepatutnya lah kita mengambil berat dan juga cuba kita memperbaiki dengan sebaiknya, dan kita cuba balik untuk bangkit. Islam ataupun umat Islam gemilang dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemilang dulu zaman para sahabat, para tabi'innya. Selepas itu datang beberapa zaman selepas itu sehinggalah ke hari ini, kita semakin lemah, bahkan berpecah. Lemahnya umat Islam pada hari ini adalah berpunca kepada hati kita kering dan kosong daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila kita tengok sejarah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya perjuangkan agama, berdakwah, beramal, buat kebaikan, berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki keluarga mereka, perbaiki masyarakat mereka. Kesungguhan mereka itu berpunca daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana para ashabah ketika mana Allah SWT Muhammad wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semua keluar, kebanyakan mereka keluar daripada bumi Madinah untuk pergi ke negeri-negeri yang lain untuk menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cinta mereka pada Nabi menyebabkan mereka sangat kuat dalam melaksanakan apa saja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah."
Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat saja. Sampaikan hadisku. Sampaikan apa yang kamu dengar ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sebut dalam hadis dalam haji wada', haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh para sahabat menyampaikan apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi orang yang tidak hadir itu, yang tidak mai pada hari itu, lebih faham daripada kamu lagi. Boleh jadi orang yang mendengarkan ini lebih baik, orang yang kamu sampaikan itu lebih faham daripada kamu yang menyampaikan. Sampaikan. Ini kalau akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat bila Nabi wafat, mereka keluar daripada bumi Madinah. Kebanyakan mereka keluar, tak sampai 1/3 atau 2/3 jumlah sahabat yang wafat di bumi Madinah. Yang lainnya ada di baratnya, ada rata dunia ada. Ada setengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke Afrika pun ada, yang sampai ke China pun ada. Ada yang sampai ada yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang depa tak mau menjadikan kuda mereka itu stop jalan. Bagi mereka, selagi mana kuda kami mampu berjalan, unta kami mampu berjalan, dan kami mampu pergi lagi, kami akan pergi sampailah kami meninggal dunia. Berpindah pada kampung menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat para sahabat bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah Nabi, bahkan mereka bersungguh-sungguh memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, memperelokkan akhlak. Inilah menjadi asbab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah, zaman para sahabat menjadi zaman yang sangat gemilang. Kenapa? Cinta. Di zaman kita ni, yang lain kita tak kurang. Teknologi kita tak kurang, teknologi makin bertambah, makin canggih. Makin makan tak kurang. Ada makan makin banyak, makan makin sedap, makan makin mudah lah ni. Hanya food panda saja sampai ke rumah. Zaman Rasulullah, para sahabat tak boleh food panda. Kena usaha masak sendiri apa semua, cari. Zaman lah ni makan makin sempurna, makin banyaknya, teknologinya makin banyaknya. Semuanya tak kurang, semuanya makin banyak, makin sempurna. Kemudahannya. Tapi satu yang kita tak cukup, satu yang kita kurang, dan satu yang kita kering, itu cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama, yang paling baik adalah membina insan sebelum bunyan. Membina insan sebelum membina binaan-binaan yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, pencakar langit dan sebagainya. Apa guna kita hanya membina bangunan, membina prasarana? Apa guna kita bina itu semua? Tapi yang duduk dalam tu orang yang tak mencintai Rasulullah SAW. Akhirnya tidak ada akhlak. Bila tidak ada akhlak, walaupun bangunan cantik, tapi dalam itu bermusuhan mereka orang yang duduk dalam tu. Tapi orang yang duduk dalam bangunan yang cantik, yang tinggi, yang megah itu, pada hari ini kita boleh tengok saling berdengki, hasad sama mereka, menipu, pecah amanah. Bangunan yang cantik, syarikat yang cantik, logo yang cantik, kereta-kereta yang dinaikkan oleh bos-bos yang semua cantik, tapi hati mereka buruk. Allah SWT, sifat mereka buruk, akhlak mereka buruk, pecah amanah, rasuah. Allah SWT, tidak peduli pada agama, maksiat. Allah SWT, menganjur sponsor program-program maksiat. Kenapa jadi macam ni? Kenapa orang yang duduk dalam bangunan-bangunan yang cantik pada hari ni, bangunan-bangunan yang indah, bangunan yang tinggi-tinggi, tak mahu di KL kita tengok sana, oh bangunan cantik tinggi-tinggi. Tapi kenapa orang dalamnya rosak? Kerana kita pada waktu ini fokus membina bangunan daripada membina insan. Nabi SAW pula, cara Nabi SAW membina insan sebelum membina bangunan. Sebelum Nabi membina masjid Nabi SAW menjadi pusat pentadbiran Nabi, menjadi bangunan yang di situlah pusat segala-galanya. Allah SWT. Tetapi sebelum itu Nabi SAW tidak ada pembinaan pun. Hanya tumpang di rumah sahabat untuk menyampaikan dakwah selama 13 tahun di bumi Mekah. Tidak ada bangunan khusus untuk Nabi SAW. Tapi Nabi membina jiwa manusia, membina insan, menjadi betul-betul insan yang berakhlak, yang ada moral, yang ada amanah, yang ada kejujuran. Nabi bina. Allah SWT. Dan itulah menyebabkan
kejayaan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Kerana apa? Mereka menumpukan membina insan daripada membina bangunan. Tidak salah untuk membina bangunan, tetapi bila kita menumpukan untuk bina bangunan, tidak membina insan dengan mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, Allah SWT, memuliakan Rasulullah, maka seorang insan akan rosak disebabkan tidak mengenali Rasulnya, tidak mengikuti Rasulnya. Sebab punca kebaikan seorang, punca baiknya seorang itu semua adalah Rasulullah SAW. Kerana telah dibuktikan, telah disebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah SWT, sungguh bagi diri kamu wahai umat, Allah SWT, sungguh bagi kamu wahai umat, Allah SWT, pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Ni ayat Quran, tak boleh kita nak nafikan. Maksudnya Allah telah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, sebagai ikutan. Dan siapa menjadikan Nabi contoh dan ikutan, maka itulah sebaik-baik Allah SWT, ikutan, maka itulah sebaik-baik jalan yang dipilih. Bila Allah kata Nabi sebagai contoh, maka apa saja bidang kita dan apa saja diri kita dan apa saja pangkat kita, kalau Nabi sebagai contoh utama kita, idola kita, kita akan berjaya. Kita akan mulia. Kita akan dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, bahkan di sisi manusia sekali. Manusia akan kasih juga. Allah SWT. Nabi SAW semua ada pada Nabi. Nabi seorang ayah. Nak ayah jadi ayah terbaik, contohnya Nabi. Nabi seorang pernah menjadi seorang kaya. Nabi ada waktu menjadi seorang miskin. Semuanya ditunjukkan akhlak dan contohnya oleh Nabi SAW. Nabi juga seorang pemimpin. Nabi seorang anak kepada ibu dan ayahnya. Walaupun ayah Nabi wafat ketika Nabi SAW dalam perut, tapi Nabi ada ayah bapa saudaranya. Tengok akhlak Nabi SAW. Kalau nak jadi anak yang terbaik, tiru Nabi. Nak jadi ayah terbaik, tiru Nabi. Nak jadi pemimpin terbaik, tiru Nabi. Allah SWT. Semua yang Nabi SAW. Jadi bila manusia tidak kenal Nabi, Allah SWT, mereka tak dapat nak cinta Nabi SAW. Bila tak cinta Nabi, tak dapat nak ikut Nabi SAW. Kerana orang yang ikut Nabi itu kerana dia mencintai Nabi SAW. Jadi kerosakan ataupun kelemahan yang tengah berlaku pada hari ini, kita hilang kekuatan umat Islam kerana keringnya cinta kita dalam keringnya hati kita mencintai Nabi SAW. Kesimpulannya, kita singkat saja kuliah kita ini. Nak ikutkan 7.45 sampai 8.25 saja. Kita mula tadi 8 berapa? 8 suku. Sikit lagi 10 minit, lebih kurang 15 minit kita ambil. Okey, jadi Allah SWT. Kesimpulannya, Allah SWT, kalau kita nak zaman kita manusia kembali jadi baik, hubungan sama manusia kembali terjaga, kejahatan dapat dihapuskan, keburukan dapat dihilangkan, satu saja, Allah SWT, satu saja, kita kembali mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Allah SWT. Maksudnya, saya nak sebut apanya, inilah usaha kita. Bila kita tengok dengan mata kita pada hari ini, lemahnya umat, lemahnya kita, lemahnya masyarakat kita dalam nak buat kebaikan, dalam nak sebarkan kebaikan, dalam nak menolak kejahatan. Lemah kita. Kejahatan di depan mata kita, tapi kita tak boleh nak ubah. Kebaikan di depan mata kita tak boleh nak buat. Peluang untuk buat baik, untuk buat taat, setiap saat ada, tapi kita tak buat pun. Tapi peluang untuk buat jahat setiap saat ada juga, tapi kita tak dapat nak tolak, terjatuh. Satu saja akan kuatkan kita umat ni adalah cinta. Cinta akan menyebabkan orang tu kuat. Allah SWT. Contoh, Allah SWT. Seorang lelaki, Allah SWT, dia, Allah SWT, lemah. Lemah apa? Dia panggil malas. Malas nak tolong orang, malas nak khidmat. Allah SWT. Mak ayah dia suruh dia pergi beli apa-apa, dia malas nak pergi beli. Mak ayah dia minta tolong sikit, dia malas nak tolong. Kenapa? Kurang cinta pada mak ayah. Tetapi bila yang dia paling cinta, iaitu kekasih dia, budak perempuan tu, atau perempuan lelaki tu, Allah SWT, apa akan berlaku?
akan datang kekuatan pada dia. Kekuatan Allah selamat. Contoh budak lelaki tu Allah selamat. Mak dia, pak dia kalau suruh dia pergi beli makanan pukul 11 malam, dia tak pergi lah. Kata mak tak larat lah esok lah, makan apa dah, tak larat dah nak pergi beli, saya pun ngantuk dah. Tapi kalau yang call dia tu orang yang sangat dia cinta, perempuan yang sangat dia cinta, contohlah call, abang boleh tak pergi beli nasi goreng, saya yang lapang lah. Dia bangun pergi beli malam tu. Kenapa? Perempuan ni sangat dia suka, sayang, dan dia teringin sangat nak kahwin dengan perempuan ni. Cerita ni bukan nak suruh buat, perumpamaan saja. Kenapa jadi kuat? Allah SWT. Kerana cinta. Cinta akan menyebabkan orang tu kuat. Allah SWT. Para sahabat Nabi SAW, sebelum Nabi SAW diutuskan, kebiasaan masyarakat jahiliah ini, dia minum arak, mabuk. Bila Nabi diutuskan, Nabi dakwah, ayat pertama Allah SWT tidak mengharamkan lagi arak. Cuma Allah melarang siapa minum arak pergi semayang. Lepas semayang jangan minum arak lah. Tapi lepas semayang tak apalah. Tapi waktu semayang jangan minum arak, jangan semayang dalam keadaan mabuk. Tapi bila turun saja ayat Quran yang melarang para sahabat, termasuk semua umat Islam, untuk minum arak, atau manusia umumnya arak, maka waktu itu kita boleh tengok keadaan para sahabat. Mereka menghancurkan, Allah sesenam amat, ada panggil apa, tong-tong arak, tempayan-tempayan arak, hancurkan semuanya. Sehingga bumi Madinah kalau waktu itu tak salah, kita boleh tengok di mana-mana saja ada ayam arak yang dipecahkan. Kenapa mereka segera memecahkan arak, menghancurkan arak, tak mau menyimpan arak? Kerana mereka kasih pada Rasulullah dan kasih pada Allah SWT. Menyebabkan kekuatan nak beramal tu kuat, tinggal terus. Tapi kenapa di zaman ni ada umat Islam yang minum arak, suka minum arak, mabuk dan sebagainya? Kerana hati dia kosong bila cinta Allah dan Rasulnya. Allah SWT. Bila Nabi SAW kata kat sahabat, kamu tidak boleh berzina, zina diharamkan. Pada waktu itu kita boleh tengok hal keadaan para sahabat meninggalkan zina. Allah SWT. Di waktu jahiliah lah, ada sebagainya yang disuka zina. Allah SWT. Jadi segala keburukan kejahatan ditinggalkan oleh para sahabat. Kenapa? Cinta mereka pada Nabi SAW. Jadi satu saja kerja kita pada waktu ini, kita semua dah makin lemah, makin kurang silaturahim, makin banyak kelalaian kita pada waktu ini. Anak mudanya makin rosak. Satu saja, kita usahakan, kita bina balik yang asas ini. Itu apa? Cinta pada Rasulullah SAW. Cinta boleh mengubah seorang, cinta boleh menguatkan seorang, cinta boleh mengubah orang tu daripada sikap yang baik. Contoh, tengok seorang lelaki, dia pemarah. Bila pemarah, Allah SWT, bila dia cinta pada seorang, dia sanggup tahan marah dengan orang yang dia cinta. Cinta dapat mengubah dia, dapat mengubah sifat dia. Allah SWT. Contoh, seorang lelaki ni, dia kalau adik dia ke kak dia ke cubit dia, dia marah. Mak dia cubit dia pun dia marah, dia pun marah. Tapi bila satu hari dia kawan dengan seorang perempuan, dia bertunang ke, dia kahwin dengan seorang perempuan yang sangat dia cinta, perempuan yang dia cinta tu, isteri dia akan dia cinta tu, yang sepenuh hati tu, cubit dia. Dia cubit dia tak marah. Bahkan dia kata apa, tambahlah lagi, nak cubit lagi. Cinta menyebabkan orang tu sabar, cinta menyebabkan orang tu hilang marah, cinta menyebabkan orang tu dapat ridha dengan kekasih dia, dapat bergaul baik dengan kasih dia. Siapa cinta Nabi Muhammad, akhlak dia akan baik. Orang yang cinta, dia akan nak ikut kasih dia, otak dia nak ikut kasih, otak dia nak kekasih pandang dia, kekasih cinta pada dia. Bila dibaca kisah tentang Nabi SAW, Nabi seorang penyabar, Nabi seorang yang rahmah, Nabi seorang yang
ridha, Nabi seorang yang tawaduk, Nabi seorang yang tidak bertindak keras. Dia teringin nak jadi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi duduk di rumah. Allah senang. Waktu tu rumah giliran Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila Nabi duduk, tiba-tiba datang di rumah Nabi tetamu. Bila tetamu mai, senang amat. Waktu itu Ummu Salamah dia pun ziarah rumah Nabi kerana dia tengok ada tetamu ramai. Dia mai rumah Nabi, dan rumah tu rumah Sayyidina Aisyah juga. Allah senang. Pada waktu itu Ummu Salamah ke dapur, dia cuba siapkan keperluan ataupun makanan hidangan untuk tetamu Rasulullah SAW. Ummu Salamah ni dia seorang isteri Nabi yang tidak ada sifat cemburu pada semua isteri Nabi. Kerana sebelum Nabi SAW berkahwin dengan dia, mula-mula dia nak tolak. Dia nak tolak dulu. Rasulullah bila nak meminang dia, Nabi nak kahwin dengan dia, dia kata, Rasulullah, aku ni anak ramai. Nabi kata, kalau aku kahwin dengan engkau, bukankah anak yang ramai itu jadi anak aku juga? Tak ada salah apa-apa. Dan dia kata lagi, Rasulullah, engkau nak kahwin dengan aku? Allah, aku ini sangat kuat cemburu. Aku tak mau bila aku kahwin dengan engkau, Rasulullah, nanti bila aku tengok isteri-isteri engkau yang lain, aku cemburu dan aku kata satu kata-kata yang menyebabkan Rasul Allah, Nabi Allah, pesuruh Allah murka pada aku. Aku tak mau membuat Nabi aku murka pada aku. Takut bila cemburu pada madu-madu, takut marah lah, takut kata kat Nabi lah. Nabi kata, itu masalah engkau. Kalau kau nak, aku boleh berdoa pada Allah supaya Allah hilangkan perasaan cemburumu. Akhirnya Nabi angkat tangan, Nabi minta, ya Allah, hilangkanlah perasaan cemburu yang ada dalam hati Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah menjadi seorang isteri Nabi SAW yang tidak cemburu pada semua isteri Nabi. Tidak cemburu. Sebab itu dia boleh tolong isteri-isteri Nabi yang lain. Dia tengok Sayyidina Aisyah tetamu ramai, dia tolong. Dia pergi tolong. Sebab Ummu Salamah rumah dia belakang rumah Rasulullah saja, rumah Sayyidina Aisyah saja, dekat sebelah-sebelah saja. Waktu mana sedang hidang di dapur, Sayyidina Aisyah berada. Bila siap hidangan, Sayyidina Aisyah ambil dan dia nak angkat. Sayyidina Aisyah nak angkat, nak bawa pergi dekat tetamu. Waktu tu Ummu Salamah yang angkat. Sayyidina Aisyah kata, bagilah aku angkat, ini rumah aku. Ummu Salamah kata, tak apa, biar aku angkat. Aku nak khidmat pada Nabi SAW, pada tetamu Nabi. Waktu tu Aisyah marah kerana Aisyah cemburu. Ummu Salamah tak cemburu pada Aisyah. Mula Sayyidina Aisyah marah. Ini bukan nak cerita tentang isteri-isteri Nabi ada sifat buruk, bukan sifat buruk. Itu dipanggil fitrah orang perempuan, cemburu. Akhirnya bergaduh, bising, tinggi suara Aisyah. Tinggi suara Aisyah menyebabkan, bila tinggi suara Sayyidatina Aisyah menyebabkan tetamu semua macam terdengar satu yang lain macam dekat dapur. Akhirnya Rasulullah bergegas ke dapur. Nabi nak tengok apa berlaku. Elok-elok sampai Nabi SAW, Sayyidina Aisyah pun dia tolak Allah senang dulang atau bekas yang diisi makanan, tolak, jatuh pecah, tolak marah, bagi aku, tolak. Waktu tu Nabi kalih, Nabi tengok tetamu, nak tahu tetamu nampak tak? Nabi kalih, Allah, tetamu nampak. Tetamu nampak isteri Nabi sedang bergaduh dan juga sampai pecah-pecah habis semua apa yang ada di dapur. Marah Sayyidina Aisyah. Tapi Ummu Salamah tetap sabar dan juga dia biasa-biasa saja. Allah selamat. Pada waktu itu Nabi kalih bila Nabi tengok tetamu sedang fokus pada Nabi dan juga isteri-isteri yang sedang bergaduh. Tengok tindakan Nabi dalam menghadapi dan juga menguruskan rumah tangga. Penuh ketenangan, penuh sabar, penuh ridha, penuh tawaduk. Ni akhlak Nabi. Kalau kita kenal Nabi, cinta Nabi, kita akan tiru Nabi. Kita kuat nak tiru Nabi. Di rumah tangga kita elok, masyarakat akan elok, umat akan elok. Allah senang amat. Bila rumah tangga kita bahagia, masyarakat akan bahagia. Kerana bila rumah tangga elok, hati kita akan elok, sifat kita akan elok. Tak akan jadi kita ni pemarah, tak akan dendam, keras. Allah senang amat. Okey. Bila Nabi tengok para tetamu sedang tengok keadaan pergaduhan isteri-isteri Nabi SAW,
Nabi kalih, Nabi kata apa? Nabi kata, ibu-ibu kamu cemburu, ibu-ibu kamu marah. Nabi senyum saja. Itu yang Nabi bagi tahu. Akhirnya Nabi kata, wahai Ummu Salamah, beri pada Aisyah, bagi Aisyah yang angkat, kerana ni rumah dia. Senyum saja Nabi SAW menyelesaikan pergaduhan isteri-isterinya. Kita isteri kita seorang pun dah marah, kita dah tak boleh kontrol, marah dia balik. Ni 2 orang isteri marah, Nabi boleh kontrol. Dia bagi apa? Akhlak, kesabaran dan juga ketenangan Nabi SAW. Maksud dia Nabi lemah lembut dia dengan keluarga dia. Lepas tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, Allah SWT, yang berbuat baik ataupun yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling buat baik kepada keluarga aku. Nabi paling buat baik kepada keluarganya. Allah SWT. Nak tahu orang tu baik satu buat baik pada keluarga tak? Isteri dia macam mana? Dia tok guru besar terang mana pun, kalau dengan isteri dia maki hamun, dia buat lebih kurang, dia bukan orang baik. Walaupun satu dunia kata dia baik. Ukuran baik tak baik yang kita, kata Nabi, baik daripada keluarga, baik daripada isteri, baik daripada anak-anak. Baik ni maksudnya apa? Kita sabar dengan mereka, tenang. Nak marah pun marah, memang patut marah saja. Tak patut marah, jangan marah. Ni tak patut marah pun, dia kata, beras aku belilah. Apa kaitan beras dengan isteri kita? Senang. Sikap dia lain sikit hari tu. Sabar. Kita boleh marah isteri kita, kita boleh marah anak-anak kita, tapi jangan sampai maki hamun. Tapi jangan selalu, ada waktu-waktu tertentu saja. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala cinta pada Nabi, sehingga keluarganya bahagia kerana dia meniru Nabi SAW. Kan Sayyidina Umar kita dengar dia keras, dia tegas, dia boleh pancung orang terus, tapi akhlak dia macam Nabi SAW. Dia tegas, dia keras, dia pancung apa semua, itu pada musuh Allah. Itu orang yang memang perlu dibuat macam tu. Tapi adapun diri dia, akhlak Nabi SAW. Sayyidina Umar satu hari, ni cinta Nabi menyebabkan dia ikut, menyebabkan dia bahagia, menyebabkan dia tenang. Cinta yang ada dalam hati daripada Nabi SAW. Kenapa kita tengok orang ni bercerai banyak, bergaduh banyak, bertengkar banyak dalam rumah tangga? Pelbagai kita tengok dalam rumah tangga orang Islam pada hari ni, tak cinta Nabi, tak kenal Nabi, tak tahu macam mana nak jadikan diri dia ikut Nabi SAW. Tak tahu apa itu tenang, tak tahu apa itu maafkan, tak tahu, tak kenal Nabi. Dia hanya tahu kahwin, lepas tu ikut nafsu, itu saja. Tapi tak ada contoh, tak ada uswatun hasanah, tak ada. Okey, jadi tengok Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu hari Sayyidina Umar balik daripada urusan pemerintahan dia balik. Bila dia balik, waktu tu mai cucu Sayyidina Umar naik atas dada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar sedang bermain dengan cucunya sampai cucunya naik atas dada macam tu, dia sampai baring. Waktu tu mai seorang gubernur, menteri Sayyidina Umar. Sagi mai gubernur Sayyidina Umar. Dia tengok waktu tu Sayyidina Umar main depan rumah dengan cucu dia, terbuka pintu. Kata gubernur dia, wahai Sayyidina Umar, kata gubernur dia bila tengok hal keadaan macam tu, dia kata, hai budak, turun daripada dada khalifah. Kamu main atas dada khalifah tu, turun. Bagi dia tak boleh seorang budak naik atas dada seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah. Tidak ada adab, tidak bagus macam ni. Khalifah mesti hormati. Mesti Sayyidina Umar kalau masuk, hendaklah kamu dengan Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar balik, semua diam, hormat. Ni khalifah. Kenapa naik atas dada khalifah? Turun. Sayyidina Umar tengok dia, Sayyidina Umar kata apa? Bagaimanakah hal keadaan kamu bila kamu balik ke rumah? Bagaimana pandangan keluarga kamu? Apa reaksi keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak kamu bila kamu balik ke rumah, wahai gubernur ko, wahai menteri ko? Kata dia, wahai Umar, aku kalau balik rumah, aku buka saya pintu, isteri dan anak aku kalau sedang bermain, sedang bising, mereka akan diam. Mereka diam. Kenapa? Takut pada dia. Dia seorang yang tegas, seorang yang kuat, seorang yang hukum terus kalau anak dan isteri dia buat salah, jekah terus.
Aku kalau balik sepi rumah. Sayyidina Umar kata apa? Aku pecat engkau hari ni juga. Engkau jangan jadi menteri aku. Kalau dengan anak isteri engkau pun engkau tak boleh lemah lembut, apatah lagi dengan umat Nabi SAW, dengan rakyat. Dengan keluarga sendiri pun tak boleh lembut. Macam mana kau nak lembut dengan rakyat? Dengan keluarga sendiri pun kau tak berapa nak baik. Macam mana kau nak baik dengan rakyat? Aku pecat engkau hari ni juga. Terkejut dia. Terkejut. Kerana Sayyidina Umar nak menteri dia, gubernur dia ikut Rasulullah SAW, berlemah lembut macam Rasulullah. Allah senang. Bermesra dengan anak-anak keluarga macam Rasulullah. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW itu di rumah Nabi paling banyak melawat. Dan Nabi suka membuat kami ketawa. Itu Rasulullah di rumah. Allah senang. Itulah ditiru oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak baikkan rumah tangga orang Islam pada hari ni yang bercerai banyak, bergaduh, bertengkar, bertumbuk, buat isteri, pukul isteri, cedera parah dan sebagainya, sampai bunuh pada, satu saja, kita kembali pada asas kita yang menjadi kebaikan kita sebagai insan. Apa? Kenali Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Allah utuskan Nabi tak sia-sia untuk kita kenal, untuk kita cinta, untuk kita ikut, supaya kita bahagia dalam hidup dunia dan akhirat. Tapi pada hari ni kita hanya kira nak cari duit, kira nak dapat sijil, nak dapat viral, nak masyhur, nak terkenal saja. Tapi tak fikir langsung bagaimana kita nak tingkatkan iman, nak cinta Nabi, nak kenal Nabi, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang. Kita akan kembali kuat, kembali elok keluarga kita, kembali elok umat ini dengan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita akan kuat dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni bila cinta Nabi bukan setakat ikut akhlak, ikut ibadah, ikut kebaikan Nabi, makan pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duduk di rumah dia 2 bulan sebelum siap rumah Nabi di Madinah. Satu hari dia hidang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bekas makanan, ada macam-macam lauk. Dalam tu juga ada bawang putih. Dia panggil al-thawm. Dalam bahasa Arab ada 2, yang benar basal, yang kedua al-thawm. Basal tu apa? Bawang sang. Bawang merah sang. Thawm bawang putih. Dia tak bawang putih. Nabi makan lauk-lauk yang lain, bawang Nabi tak makan. Dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni pula, dia adalah seorang yang bila dia hidangkan makanan kat Nabi, lepas Nabi makan dia akan ambil, dia bawa pergi kat isteri dia. Dia dan isteri dia buat apa? Makan bekas Nabi SAW, dan mereka jadikan jari mereka ni menyentuh tempat-tempat Nabi sentuh. Kenapa? Mereka nak barakah sentuhan Nabi dan makanan bekas Nabi SAW. Ada barakah, nak athar bekas Nabi SAW. Tapi pada hari itu dia terkejut. Kenapa? Nabi tak makan bawang. Setiap hari Nabi makan sampai habis. Hari itu Nabi tinggal bawang putih. Sayyidina Abu Al-Ansari dia cemas, dia takut, adakah ni haram kerana kami dah makan sebelum ni? Adakah ni tak boleh makan? Kami makan mana haram lah kalau macam tu. Dan dia cemas menyakiti hati Nabi SAW. Dia turun cepat-cepat, dia tahu Rasulullah SAW, kenapa engkau tak makan bawang ni? Apa sebab? Aku takut Rasulullah SAW menyakiti engkau dan sebagainya. Nabi SAW kata apa? Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, aku ini sedang bermunajat dengan Allah. Aku sedang bercakap dengan Jibril. Aku tak suka mulut aku bau dengan bau bawang ni. Bawang putih kalau makan dia bau mulut. Nabi tak suka. Nabi takut tidak beradab dengan Allah dan juga para malaikat, tak beradab dengan Jibril. Sebab tu aku tak makan wahai Abu Ayyub, kerana aku tak mahu mengganggu malaikat-malaikat yang bersama dengan aku. Dan aku tak mahu jadi orang tidak beradab dengan Allah bila berzikir, bila bermunajat dalam keadaan mulut yang busuk. Kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, wahai Rasulullah. Dan Nabi kata apa? Aku tak suka bawang. Aku tak suka. Akhirnya kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, disebabkan kau tak suka wahai Rasulullah, aku pun tak suka. Mulai hari ni haram bawang masuk rumah aku. Haram tu maksud dia, dilarang bawang masuk rumah aku. Kenapa? Aku nak ikut Rasulullah SAW. Yang tu pada mana nak tiru. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat para sahabat makan bawang. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, jangan kau makan bawang ini, melainkan kau matikan dulu dia. Apa maksud matikan dulu dia? Matikan bau dia dengan masak dulu. Kalau masak lalu baru makan, dibolehkan, kata Sayyidina Umar. Makan mentah-mentah takut mulut kamu bau, itu makruh. Tambah-tambah bagi orang nak pergi semayang, nak pergi masjid, makruh. Tengok para sahabat mencintai Nabi, mengikuti Nabi, akhirnya hidup mereka bahagia. Allah utus Nabi untuk kita kenal, untuk kita imani, untuk kita ikuti, supaya kita bahagia. Para sahabat semua hidup bahagia, sehingga hari ini sahabat dalam kubur semua bahagia. Perjuangan mereka bahagia,
dakwah mereka penuh bahagia, keluarga mereka penuh bahagia, miskin dan kaya mereka penuh bahagia. Kenapa? Ada iman pada Nabi, cinta pada Nabi, mereka ikut Nabi dalam setiap hal keadaan, menyebabkan mereka dicintai oleh Allah, Rasul dan semua orang beriman. Sampai hari ini mereka sedang menikmati kebahagiaan mereka dalam mencintai dan mengenali Nabi SAW. Kesimpulannya, buatlah di rumah-rumah kita program untuk mencintai Nabi, untuk mengenali Nabi, supaya anak-anak kita tumbuh dengan cinta Nabi, kenal Nabi SAW, supaya mereka rasa kagum dan nak contoh Nabi. Orang kafir buat kerja, kita tak buat kerja. Orang kafir setiap hari buat kerja. Kerja apa? Mereka buat idola-idola yang menyebabkan anak-anak kita kagum dan cinta. Akhirnya anak-anak kita ikut idola tu. Fasik, kafir, musyrik, ikut. Dia buat artis yang hebat-hebat, penyanyi hebat-hebat, anak kita kagum. Akhirnya anak kita pun tiru akhlak mereka, tiru perangai mereka, tiru keburukan mereka. Allah SWT. Tapi bila kita ajak pada anak kita kehebatan Nabi, kesempurnaan Nabi, kemuliaan Nabi, kecintaan pada Nabi, anak kita akan rasa nak ikut Nabi, isteri kita nak ikut Nabi. Maksudnya buatlah majlis di rumah kita sekarang PKP lockdown ini. Buat majlis apa? Cinta Rasulullah, cerita sirah Nabi, hadis-hadis Nabi, baca akhlak Nabi macam mana dengan keluarganya, dengan isterinya. Baca saja. Jangan kita kata, aku tak pandai baca. Baca saja. Kenapa? Bacaan, kita baca kisah Nabi, rahmat turun, berkat turun. Allah yang akan masukkan hati orang itu rasa nak ikut Nabi SAW. Kita buat saja. Tak perlu duk fikir-fikir apa. Dia fikir, kalau aku cerita sekali orang nak ikut ke? Cerita saja. Allah akan turunkan rahmat, hidayah. Kerana ini kita sebut nama Nabi yang agung, kita sebut nama Nabi yang sangat Allah cintai. Cerita saja. Macam kita cerita, kita dengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz cerita tentang Rasulullah, akhlak Rasulullah. Cerita tu kadang-kadang selalu kita dengar. Kadang ustaz tu cakap tak sedap pun. Kenapa kita rasa syok? Rahmat ada bila sebut nama Nabi, berkat ada bila sebut nama Nabi, hidayah ada bila sebut nama Nabi. Kerana Nabi adalah Nabi hidayah, pembawa hidayah. Allah SWT sebut, ceritakan, biar umat ni kembali cinta Nabi, kasih pada Nabi, tahu kehidupan mulia Nabi. Kalau 10 cerita kita, satu pun umat ni ikut, cukup dah. 10 cerita kita pada isteri kita, pada anak kita, satu yang mereka ikut, cukup, Alhamdulillah dah. Yang penting menjadi saksi nanti di akhirat kita menjadi orang yang cuba menyampaikan dakwah dan cuba memulihkan umat ni dengan mencintai Nabi SAW. Ini punca kebaikan kita, mencintai Nabi. Dengan kita mencintai Nabi, kita akan mencintai Quran, mencintai hukum Allah, mencintai Allah. Dengan mencintai Nabi, kita rasa buruk tu tak gamak nak buat. Kenapa menyalahi kasih aku ni? Rasulullah tak bagi aku buat benda ni. Nabi tak bagi aku mengumpat, Nabi tak bagi aku bermusuhan, mencaci maki, Nabi tak bagi aku marah-marah ni. Nabi tak suka marah-marah macam ni. Nabi kata kepada para sahabat, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Yang kita ni suka nak marah, nak lepas marah, nak tunjuk marah. Orang yang suka tunjuk marah, nak lepas marah, dia dibenci oleh Nabi SAW. Nabi tak suka pada orang macam ni. Nabi kata jangan marah, sabar. Allah senang. Apa pun kita bersabar, ridha, minta pertolongan daripada Allah SWT. Hidup dalam mencintai Nabi, hidup meniru akhlak Nabi SAW. Di samping kita menceritakan pada orang tentang Nabi SAW. Semoga kita menceritakan tentang Nabi, cinta Nabi, kembalilah kekuatan umat Islam. Tak boleh kita nak cerita pada semua orang, tapi bina keluarga kita paling kurang, bina anak murid, bina orang terdekat, cerita tentang Nabi. Semoga kita dapat mencintai Nabi dan dapat mentaati Nabi, mentaati Allah, dapat perbaiki akhlak kita, dapat meniru semua akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah min al-Fatihah. Allahumma jalla wa la tansiba. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang menganjurkan, terutama pada ahli jawatan kuasa surah An-Nur fasa 3 Seremban. Semoga kita semua dapat bertemu lagi di waktu yang lain, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ridha dan Rasulullah SAW beritahu kepada kita semua, dan semoga Allah beri kuatan pada kita untuk banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.